Hai, Assalamualaikum. Okey, sebelum saya nak terangkan tentang konflik agama di Kepulauan Maluku, apa kata kita tengok sedikit situasi ketika konflik berlaku di Kepulauan Maluku. Okey, kat mana Kepulauan Maluku ni? Kalau nak tahu, Kepulauan Maluku ni adalah sebahagian daripada Republik Indonesia. Tapi pada zaman dahulu, Kepulauan Maluku ni disebabkan oleh kekayaan rempah ratus yang terdapat di Kepulauan Maluku ni menyebabkan bangsa-bangsa Eropah seperti Sepanyol dan Belanda datang menjajah di Kepulauan Maluku untuk mendapatkan rempah ratus. Tapi pada masa yang sama, mereka bukan menjajah saja untuk mendapatkan rempah ratus, tapi mereka menyebarkan agama Kristian di Kepulauan Maluku. Dan masa-masa Eropah ni menggelarkan Kepulauan Maluku sebagai Kepulauan Rempah Ratus, dan istilah ini juga dikenali sebagai Zanzibar yang merujuk kepada pulau yang terletak di pantai Afrika Timur. Okey, sekarang ni saya nak explain pula kenapa konflik agama berlaku di Kepulauan Maluku dan bila dia berlaku. Okey, konflik di Kepulauan Maluku ni boleh dikenali juga sebagai konflik etnik politik, tapi saya memfokuskan kepada konflik agama kerana dia melibatkan dua agama, iaitu agama Kristian dan agama Islam. Dan khususnya konflik ini berlaku di Ambon, iaitu kota pemerintahan Kepulauan Maluku, dan juga Halmahera. Konflik bermula pada era reformasi awal tahun 1969 dan hinggalah pendanatangani perjanjian Manila II untuk mengakhiri konflik antara kedua-dua agama. Okay, tadi kita dah tengok sedikit tentang sejarah Kepulauan Maluku. Sekarang ni nak teruskan dengan peringkat konflik yang terjadi di Kepulauan Maluku. Okey, bermula dengan peringkat permulaan di mana polisi kerajaan di bawah Presiden Suharto dilaksanakan, iaitu dikenali sebagai transmigrasi penduduk. Program ataupun polisi yang diperkenalkan oleh Presiden Suharto ni menyebabkan penduduk daripada Makassar, Putun dan Bugis yang merupakan penduduk luar Kepulauan Maluku berpindah ke Kepulauan Maluku. Dan hal ini menyebabkan status majoriti penduduk berubah daripada orang Kristian kepada orang Islam. Di peringkat kedua pula, peringkat tersembunyi, berlaku dua insiden, iaitu di Kampung Welet dan juga Kampung Bak Ayer. Okey, di kampung ataupun di desa Welet ni berlaku permulaan kepada pergaduhan antara orang Islam dan orang Kristian, di mana orang Kristian dia memakai topi dan menari di majlis perkahwinan orang Islam, dan teguran dilakukan oleh orang Islam dengan cara yang baik. Tapi malangnya tidak diterima oleh masyarakat Kristian, dan masyarakat Kristian bertindak untuk serang kampung tersebut, dan serangan tersebut terutama kepada orang-orang Islam. Kes yang kedua iaitu kes Bak Ayer pada 27 Disember 1998. Okey, di mana masyarakat Islam di Kampung Tawiri ni diserang oleh masyarakat Kristian Tawiri sendiri, dan serangan ni disebabkan oleh dikatakan orang Kristian mendakwa bahawa orang Islam dia membaling batu kepada seekor babi, yang mana babi tersebut masuk ke dusun ataupun ke kebun orang Islam, dan perkara ni membangkitkan kemarahan orang-orang Kristian. Di peringkat sedar pula, serangan masyarakat Kristian ni dah mula nak agresif. Okey, bermula dengan kes ataupun insiden di Masjid Aqsa, di mana orang-orang Kristian dah berani untuk menceroboh ke rumah-rumah ataupun tempat-tempat ibadat orang Islam seperti masjid. Tindakan mereka, orang Kristian ni bertindak membakar masjid tersebut yang merupakan tempat ibadat orang Islam, dan masjid tersebut pada masa yang sama merupakan penempatan untuk orang Islam bagi masa-masa pelarian. Okey, yang kedua adalah sikap penganut ataupun insiden lemparan bom
ke kampung Dia Peneguro dan kampung Batu Merah. Orang-orang Kristian ni dah mula berani untuk menghalang jalan-jalan milik orang Islam untuk masuk ke kampung Dia Peneguro dan kampung Batu Merah. Dan mereka mengugut orang Islam, mengatakan kalau orang Islam berani untuk masuk ke kampung Dia Peneguro ataupun kampung Batu Merah ni, kata orang Islam akan dibakar. Peringkat seterusnya adalah peringkat agresif. Peringkat agresif adalah peringkat kemuncak kepada konflik agama di Kepulauan Maluku. Bermula dengan kes serangan di Gereja Silo, di mana di perkampungan Tubelo. Bermula dengan kehilangan jenazah seorang anak raja, telah membangkitkan kemarahan orang-orang Kristian di kawasan tersebut. Dan apabila mereka marah dan mereka bertindak membunuh 800 orang Islam yang tinggal di kampung berdekatan dengan gereja Tubelo, gereja Silo. Sekarang ni saya nak terangkan pula tentang konflik analisis. Saya memilih segitiga konflik disebabkan oleh, saya rasa konflik yang berlaku di Kepulauan Maluku ni disebabkan oleh sikap, situasi dan juga perilaku masyarakat Maluku itu sendiri. Dalam segitiga konflik analisis ni mempunyai 3 komponen yang saling berkait rapat, iaitu sikap, situasi dan perilaku. Kita mula dengan macam mana kita nak analisis? Bermula dengan situasi di mana di mana wujudnya ketidakseimbangan antara masyarakat Kristian dan masyarakat Islam di Kepulauan Maluku disebabkan oleh tindakan ataupun satu polisi yang dilaksanakan oleh Presiden Suharto di bawah pemerintahan beliau, iaitu program transmigrasi penduduk, menyebabkan perpindahan masyarakat di luar Kepulauan Maluku, iaitu Bugis, Makassar dan Buton ke Kepulauan Maluku. Hal ini menyebabkan status majoriti berubah daripada orang Kristian kepada orang Islam. Disebabkan oleh situasi ketidakseimbangan jumlah penduduk antara orang Kristian dan orang Islam, menyebabkan tindakan orang Kristian, sikap orang Kristian tidak puas hati, kedudukan mereka tergugat sebagai penduduk asal Kepulauan Maluku. Disebabkan oleh itu, mereka bertindak untuk menyerang orang-orang Islam. Sebagai contoh, di kes Walid, di mana mereka menyerang satu majlis perkahwinan yang diadakan oleh masyarakat Bugis, Makassar dan Buton. Dan selepas itu, mereka melakukan tindakan menghalau penduduk-penduduk kampung Bawah Air, disebabkan oleh satu isu, iaitu mereka katakan yang orang Islam membaling batu kepada seekor babi yang memasuki kawasan kebun orang Islam. Disebabkan kes macam tu disebabkan oleh ketidakseimbangan situasi yang berlaku di Kepulauan Maluku, disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah penduduk Kristian dan juga jumlah penduduk Islam, mendorong kepada sikap-sikap orang Kristian menyerang orang-orang Islam. Disebabkan sikap-sikap tersebut, orang-orang Kristian ni melakukan tindakan seperti membunuh orang-orang Islam, iaitu kalau boleh tengok di kes di Gereja Silo. Kes di Gereja Silo ni kes yang kemuncak kepada konflik di Kepulauan Maluku, disebabkan oleh orang-orang Kristian ni, dia membunuh 800 orang Islam yang tinggal di kawasan berdekatan dengan Gereja Silo, iaitu di kampung Tubelo. Dan tindakan-tindakan kerana sikap tidak puas hati masyarakat Kristian seterusnya adalah mereka dah berani untuk membakar masjid-masjid di Kepulauan Maluku milik orang Islam yang bukan tempat beribadat orang Islam, disebabkan bermula dengan situasi ketidakseimbangan dan perubahan status majoriti penduduk Kristian kepada penduduk Islam, mewujudkan sikap tidak puas hati, rasa takut akan kehilangan hak mereka, menyebabkan
orang-orang Kristian melaksanakan tindakan yang kejam kepada orang Islam. Konflik berakhir dengan persetujuan antara kedua-dua pihak, iaitu antara orang Islam dan pihak orang Kristian dalam perjanjian Malindo II yang mengikat kedua-dua belah pihak supaya berdamai.